Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru dan pastinya ini adalah ruang dan juga platform kami berikan untuk kami bawakan diskusi dan juga perbincangan, melihat, meneliti dan juga memantau pentadbiran urus tadbir Kerajaan Baru, Kerajaan Perpaduan, Kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi elok juga untuk waktu ini, kalau kita lihat lebih kurang tinggal sehari lebih, sehari setengah lagi kita nak menuju kepada tahun baru, tahun 2023. Bercakap tentang tahun baru, pastinya kita ingin melihat kepada semangat baru. Jadi eloklah juga untuk kita melihat kepada perkara-perkara yang lain yang tidak juga penting, tidak kurang juga pentingnya. Untuk itu, kalau boleh saya nak membawa anda untuk kita melihat kepada perkembangan semasa dan juga ke arah masa depan industri hiburan tanah air. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Z Zaidi, Presiden Persatuan Seniman Malaysia. Seniman, Assalamualaikum Zaidi, terima kasih kerana sudi bersama pada waktu ini. Kita tahu sebelum kita nak bercakap tentang tahun 2023, eloklah kalau kita nak lihat kepada sepanjang pencapaian industri hiburan untuk tahun 2022. Kalau saya lihat di pautan Finas ini, kutipan, kalau kita fokus kepada kutipan filem sahaja, angka secara keseluruhannya lebih kepada 154 juta untuk tahun 2022 setakat 30 Disember ini. Mungkin pada waktu ini, selain daripada kita melihat filem, tapi kita cakap hiburan ni skopnya begitu luas, ya, kandungan kreatif dan juga media ini. Secara keseluruhan, tahun 2022, kita bercakap tentang tahun pemulihan. Sebelum kita bercakap tahun 2023 ni, mungkin boleh dikongsikan di mana dan juga realiti semasa industri hiburan. Okey, dalam terutama saya terima kasih kepada Awan ni kerana menjemput saya untuk memberi sedikit penerangan mengenai industri seni. Kalau kita lihat, Fauzi, tahun 2022 adalah memang kita lihat adalah pemulihan untuk ekonomi industri kreatif. Kalau kita lihat tadi macam Fauzi cakap, memang kita punya pendapatan dalam industri seni ini ke tahap yang maksimum. Yang memang maksimum, yang kita tak pernah jangkakan, yang tahap kekuatan dan pendapatan dalam industri ini sangat luar biasa. Jadi bila kita lihat sangat luar biasa ni, tetapi ada kelompongan-kelompongan dari sudut ekosistem, dari soal pentadbiran, daripada soal kebajikan dan yang lain-lain ini turut kita kena ambil maklum kerana kalau masalah ini tidak dapat diselesaikan, masalah pendapatan negara ni pun tak akan berkembang seluar biasa pada tahun 2022 ni. Berbanding tahun 2023, kita tak tahu lagi macam mana nanti kan. Saya nak memetik kepada apa yang juga disebutkan oleh rakan selebriti seorang pengarah yang terkenal, Datuk Yusof Haslam, apabila melihat pada pelantikan menteri yang berkaitan dengan industri hiburan, iaitu Menteri Komunikasi dan juga Digital yang berhormat Fahmi Fadzil, yang mana Datuk Yusof Haslam juga mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk industri hiburan dan mengharapkan di bawah kepimpinan yang berhormat menteri juga yang juga berpengalaman dalam industri hiburan, diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu yang telah lama berbangkit. Betul. Apa isu-isu lama yang berbangkit yang belum lagi selesai sebelum kita menuju tahun 2023? Okey, kalau kita lihat dari sudut permasalahan atau aduan-aduan yang kita terima melalui seniman daripada ahli-ahli dan juga pihak-pihak seni, kebanyakannya masalah kita ni adalah masalah-masalah yang asas lah. Seperti kalau kita lihat seperti rumah, seperti royalty, ekosistem yang kita kata gaji minimum, limit masa bekerja, database industri dan banyak lagi isu-isu. Jadi yang kata masalah berbangkit ni, kita bila rujuk kepada aduan-aduan yang telah kita terima melalui ahli-ahli kita di dalam seni, bidang seni ini sendiri, sebenarnya kita perlukan akta. Maknanya kita sebagai industri seni penyumbang kepada KDNK negara 2% kepada KDNK negara sebanyak 1.9 bilion kepada ekonomi negara, tetapi kita dipanggil industri, jaminan undang-undang tu tidak wujud. Jadi saya amat berharap dengan adanya menteri yang kita tahu denyut nadi dia sebagai anak seni. Dia pun anak seni yang tahu masalah dalam industri. Kalau kita tengok Akta Law 4 Parti boleh buat dalam beberapa bulan saja boleh diluluskan. Sedangkan kita penyumbang kepada KDNK negara, industri semakin berkembang, fakulti seni semakin berleluasa di universiti, tetapi jaminan undang-undang atau akta itu untuk industri seni itu tidak ada. Kita dilihat sebagai dianaktirikan
walaupun kita penyumbang kepada ekonomi negara. Jadi benda inilah sebenarnya perkara yang sangat-sangat penting yang kita lihat adalah satu masalah yang berbangkit bukan saja daripada dulu, maknanya daripada berapa puluh tahun yang dulu pun tak pernah diselesaikan. Jadi inilah kami harapkan dengan menteri yang baru yang dia juga seorang anak seni, kalau sekiranya wujudnya Akta Industri Seni untuk Malaysia ini, gabungan antara muzik, filem, drama dalam satu akta ni, saya rasa semua masalah-masalah mengenai royalty, ekosistem, kebajikan dan yang lain-lain dapat diselesaikan. Sebab selagi kita tak ada akta untuk industri seni, selagi itulah kita akan menumpang di akta-akta yang mungkin berkenaan dengan kita. Mungkin akta Finas sikit, akta RTM, akta MyIPO untuk royalty dan sebagainya. Jadi sampai bila kita nak selesaikan masalah ni? Sebab akta tu kita boleh wujudkan untuk industri kita sendiri. Ini yang sebenarnya kita harus tekankan. Bukan saja masalah ni berlaku kepada yang sebelum-sebelum ni, malah pada tahun 2023 nanti masalah tetap akan menjadi masalah yang sama selagi Akta Industri Kreatif ni tidak diwujudkan. Zadi bukan orang baru dalam industri. Kalau lihat kepada kepimpinan di bawah payung seniman itu sudah 5 penggal dan rasanya sudah merasai di bawah pentadbiran lebih pada 4 ataupun 5 kerajaan kepimpinan Perdana Menteri yang lain. Mungkin pada waktu ini tadi disebut tentang kalau cakap tentang hal politik seperti Akta Lompat Parti itu senang diluluskan, senang untuk dibicarakan. Betul. Tetapi apabila bercakap tentang industri seni kreatif, seni hiburan ini seolah dipandang sepi ataupun mungkin ada perkara-perkara lain yang pada pandangan orang awam perlu diutamakan. Mungkin pada waktu ini kita nak bercakap tentang tahun 2023. Kita melihat pada iktibar pada tahun 2020-2021 apabila pandemik menyerang, industri hiburan ataupun industri seni juga antara yang terkesan besar. Mereka tidak dapat menghasilkan kandungan kreatif, tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah. Mungkin pada waktu ini, selepas ini di bawah kerajaan perpaduan dan juga melangkah pada tahun 2023, perlunya iltizam yang cukup kuat dan juga misi yang cukup kuat untuk memberi tumpuan kepada ke arah pembangunan yang lebih baik dalam industri hiburan negara. Bagi saya betul, memang saya memang amat berharapkan kepada kerajaan perpaduan di mana kita di dalam industri dahagakan lebih banyak peluang pekerjaan. Maknanya kalau lebih banyak drama dapat diberikan peluang kepada produser-produser, saya tak langsung pekerja-pekerja lain pun akan mendapat manfaat ni, terutama sekali dalam bidang pekerjaan lah, dalam industri seni. Selain daripada itu, saya berharap bila kita dah ada Kementerian Digital, apa yang kita lihat pada hari ini, kita berjuang tentang royalty sekarang. Tapi kita tak lihat royalty di masa akan datang. Macam kita tengok di media-media sosial, kita ada royalty di media sosial. Tapi kita masih lagi berjuang tentang royalty yang masih lagi yang tak dapat diselesaikan. Saya sangat berharap bila royalty ini dapat diselesaikan, secara tak langsung dia memberi manfaat kepada ramai penggiat seni kerana royalty inilah sebenarnya kalau kita boleh menubuhkan satu badan-badan pemegang amanah, dia adalah badan sebagai satu badan pencen kepada penggiat seni ni. Jadi kalaulah kerajaan perpaduan ni dapatlah mendengar denyut nadi masalah anak-anak seni, orang-orang industri yang dahagakan pekerjaan, ekosistem yang lebih baik, dasar-dasar yang lebih mesra kepada orang industri. Sebab kadang-kadang bila kita syuting kat tempat-tempat yang tertentu pun kita kena bayar dengan harga yang lebih mahal, sedangkan dalam drama TV itu pun bayar masih ditakuk 20 tahun yang dulu. Jadi macam mana kita nak dapatkan kualiti yang baik dengan harga yang lebih berpatutan dan lebih kuantiti yang lebih banyak, sedangkan kita sini masalah mengenai pengeluaran drama dan sebagainya pun tetap harga ditakut lama. Jadi banyak lagi perkara yang sebenarnya yang saya kalau nak kupas sebenarnya banyak. Tapi saya lebih fokus kepada kebajikan anak-anak seni lah. Sebab bagi saya sekiranya perkara asas mereka ni kita tak dapat selesaikan. Kalau kita lihat daripada sebelum ni, seniman pernah berusaha untuk mendapatkan rumah lebih daripada 36 anak seni mendapat rumah di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini salah satu perkara yang seniman kita dapat banggakan kerana kita dapat membantu dari sudut asas. Itu rumah. Tapi bagaimana daripada ekosistem dan juga masalah-masalah kebajikan yang lain? Perkeso, KWSP, standard contract dan
lain-lain lagi. Jadi inilah sebenarnya fokus kita seniman pada tahun 2023 dengan kerajaan perpaduan yang kita harap, dan kita melihat pada hari ini kerajaan perpaduan ini lebih mesra kepada masyarakat dan juga kepada bidang-bidang atau sektor-sektor yang lebih memberi manfaat kepada negara. Dan saya berharap sangat akta dapat diwujudkan, ekosistem dikembalikan supaya, dipulihkan supaya segala masalah kebajikan anak-anak seni dapat diselesaikan secara holistik oleh kerajaan perpaduan pada hari ini. Bercakap tentang royalty, pernah disebutkan oleh Zaid Zaidi sendiri, dianggarkan antara 10 ke 20% artis tempatan yang didakwa hanya menerima bayaran yang setimpal dengan hasil seni masing-masing yang disebabkan ketiadaan akta yang khusus untuk pemain industri, termasuklah garis panduan bayaran kepada mereka yang terlibat dalam industri seni ini. Dan tapi apabila kita bercakap tentang pendapatan dan jumlah bayaran yang diterima oleh mereka yang terlibat dalam industri seni hiburan ini, seolah-olah timbul persepsi khususnya daripada segelintir kelompok dalam masyarakat ini, orang seni ini dah cukup kaya. Kalau satu filem boleh dapat ataupun kutipannya dah mencecah ratusan juta, pastinya pulangan kepada mereka yang membintangi ataupun yang terlibat dalam pembikinan filem itu pun seharusnya dibayar tinggi. Persepsi itu mungkin cukup berbeza dengan realiti. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh diberi sedikit bagaimana persepsi yang dizahirkan oleh segelintir kelompok itu terhadap realiti pendapatan. Kerana kita tahu orang-orang yang terlibat dalam industri ini, saya ingat lagi rakan saya apabila PKP beberapa 2-3 tahun lepas, bila dibuka je sektor ekonomi, teruja gembiranya terpancar di wajahnya apabila aku dah dapat angkat kamera balik, dah dapat balik syuting 2-3 bulan. Mungkin pada waktu ini, industri anak seni hiburan juga perlu nasib yang sama dan juga perhatian yang sama seperti mereka-mereka terlibat dalam industri ekonomi yang lain. Betul. Memang saya setuju, Fauzi. Tapi bila saya just ulas sikit mengenai 10 ke 20% penggiat seni yang berjaya. Kita tahu, kalau kita lihat industri kita ni besar. Dan pemain-pemain industri kita ramai. Hanya 10 ke 20% je yang berjaya, dan mereka je lah yang kadang-kadang mendapat pekerjaan, peluang yang sama oleh stesen TV ataupun orang di luar sana. Bagaimana yang 80% yang tak ada kerja ni? Jadi dari sudut persatuan seniman, kita kena memikirkan secara keseluruhannya, bukannya 20% ni. 80% ni yang paling penting di kalangan 20% ni. Sebab 20% ni kita tak perlu risau. Sebab dialah sebenarnya yang akan dapat job back to back. Dan orang yang samalah yang akan dapat peluang yang sama. Dan pendapatan diorang masih boleh dikekalkan di tahap yang lebih baik. Berbanding yang 80% yang tak ada kerja. Kais pagi makan pagi. Kais petang makan petang. Jadi yang 80% ni lah yang sepatutnya perlu kita fokuskan. And then kalau boleh kita share the cake tu, share sama-sama. Supaya semua diberi peluang. Dan dalam masa yang sama kita kena memikirkan daripada sudut di peringkat universiti. Sebagai contoh, kita ada fakulti seni. Bagaimana mereka yang belajar dalam fakulti seni ini, peluang pekerjaan mereka bila mereka habis belajar nanti? Adakah kita akan fikir masalah ni? Kita tak fikir. Kalau bila kita tak fikir masalah ni, nescaya satu hari nanti mereka akan menjadi satu lambakan kepada industri yang tidak mempunyai ekosistem yang baik, dan secara tak langsung kita mempunyai kek yang besar tapi berkongsi beribu-ribu, beratus-ratus orang. Dan dalam masa sana macam mana kita nak survive dalam ekonomi yang kian mencabar pada tahun ni dan juga yang akan datang. Zaid dah menyentuh kita bagaimana nak bersiap sedia tentang cabaran ekonomi tahun hadapan. Kita nak menuju lebih kurang dalam 1 hari lagi. Selepas ini mungkin saya nak memberi sedikit gambaran bagaimana dan di mana sebenarnya kedudukan kalau kita nak bandingkan industri hiburan tempatan. Tak jauh lah kita nak bandingkan dengan negara-negara jiran daripada rakan-rakan kita di Indonesia, Singapura, Thailand dan juga Brunei selepas ini dalam Pantau Kerajaan Baru. Kita berehat seketika.
Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baru dan pastinya saya masih lagi bersama dengan Zaid Zaidi, Presiden Persatuan Sinema Malaysia Seniman, yang pada segmen pertama tadi kita memberi dan juga memberi fokus di mana sebenarnya kedudukan realiti semasa apabila kita bercakap tentang industri hiburan, industri kreatif tanah air untuk tahun 2022. Dan waktu ini kalau boleh kita nak melihat dan juga memberi fokus untuk melihat kepada cabaran 2023. Kita tahu apabila bercakap tentang cabaran 2023 ia terkait dengan kebimbangan masyarakat dunia termasuklah rakyat Malaysia tentang apa yang akan berlaku, turun naik harga, inflasi, bercakap tentang gaji, bercakap tentang pendapatan, khususnya melihat kepada persekitaran ekonomi yang tidak menentu pada tahun hadapan, tahun 2023. Baik, sebelum saya nak bersama dengan Zaid Zadi, sebenarnya lebih kurang dalam setahun lepas kami di agenda awal ni, rakan saya Zulfitri pernah menebubual seorang pengarah cukup terkenal daripada Indonesia, Joko Anwar, yang mana Pak Jokonya ataupun nama sebenar Pak Joko, beliau menyifatkan filem Indonesia berada di tahap kemuncak ataupun di tahap puncaknya tersendiri apabila berlakunya pandemik melanda di seluruh dunia. Ya, betul, industri terhenti seketika, tetapi dengan kepercayaan yang disandarkan oleh rakyat, peminat dan juga penonton di Indonesia, apabila industri dibenarkan restart atau dibenarkan dibuka semula, ia begitu mudah untuk mereka yang terlibat dalam industri hiburan ataupun industri perfilman di Indonesia. Kepercayaan dan juga sokongan rakyat terhadap industri hiburan itu mungkin situasi dan juga kedudukannya cukup berbeza dengan Malaysia. Kita seringkali diberi perbandingan, oh kenapa filem ataupun drama Malaysia tak seperti Indonesia, tak seperti Thailand yang ada kesan grafik yang lebih canggih nak bandingkan dengan Malaysia. Mungkin pada waktu ini, bagaimana kita, sebelum kita bercakap tentang tahun 2023, kita nak bercakap tentang dasar, majlis dan juga akta, persoalan tentang di mana kualiti dan juga hala tuju sebuah karya yang lebih baik industri hiburan boleh dihasilkan untuk tahun-tahun yang hadapan ini? Dia bagi saya, kalau kita melihat perfilman kita lah dalam keadaan sekarang ni, dia semakin lama semakin baik. Kalau tidak, kita takkan mendapat pendapatan yang amat tinggi dan amat luar biasa pada ketika ini, ketika COVID daripada endemik ke pandemik. Kan, pandemik ke endemik, lebih kuranglah. So bagi saya, sebenarnya kekuatan Indonesia, kekuatan Thailand dalam perfilman mereka adalah budaya. Kita mempunyai masalah dysphoria identiti. Maknanya dysphoria, maknanya kekeliruan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Di mana filem-filem kita dia tidak ada ramuan-ramuan yang wajib. Wajib ada dalam filem itu. Sebagai contoh bahasa. Sebagai bahasa. Kalau bila mana kalau kita lihat bahasa Indonesia, kita tahu itu adalah budaya dia. Jadi dia bangga dengan berbahasa Indonesia ni, sehingga kan filem dia, bila bahasa dia kuat, menebal dan dibawa ke dalam bentuk filem dan dibawa ke luar negara, mereka tetap akan mendengar bahasa Indonesia. Berbanding negara Malaysia, kita ada macam-macam bahasa yang semua nak mengekalkan itu adalah Malaysia. Jadi kita perlu menyelesaikan masalah dysphoria identiti ni dalam filem-filem kita, sebab filem kita ni tidak ada identiti Malaysia tu. Walahal filem-filem kita semakin lama semakin baik. Ini yang menjadi satu persoalan kalau kita nak bandingkan Indonesia, Thailand, kerana budaya mereka sangat kuat, sangat menebal, sehingga kan mereka boleh membawa budaya dan bahasa mereka dalam filem untuk mempromosikan negara mereka dan juga ekonomi filem mereka ke tahap yang lebih tinggi. Ini yang bezanya antara Malaysia dan juga negara-negara yang disebutkan oleh Fauzi tadi. Kita jangan bandingkan Korea. Korea lagi sangat hebat. Ini sedangkan di negara ASEAN saja pun kita tak boleh nak menangani daripada sudut perfilman mereka. Apatah lagi kalau kita nak bandingkan yang di luar negara. Ini yang bagi pandangan saya. Okey, bercakap tentang diaspora identiti, budaya dan juga identiti yang perlu diberi tumpuan untuk mewajahkan citra Malaysia ini. Betul. Kami di Astro Awani ataupun di platform ini seringkali membawakan diskusi berkaitan dengan pembinaan negara bangsa. Bagaimana dan sejauh mana boleh kita lihat tentang kandungan kreatif industri hiburan mungkin pada waktu ini dan juga selepas ini,
untuk menonjolkan citra Malaysia itu. Tadi disebutkan Indonesia, kalau rakyatnya hanya tahu bahasa Indonesia adalah itu menunjukkan itu bangsa mereka. Tetapi kalau di konteks tempatan ini, apabila kita bercakap tentang industri hiburan, industri perfilman misalnya, dia punya cabang identiti itu cukup berbeza. Banyak sekali segmen-segmen penontonnya. Tetapi melihat kepada tahun 2023 dan juga ke hadapan dengan letusan teknologi penyiaran, kita tahu dengan kebangkitan penyiaran penstreaman, mungkin identiti citra wajah Malaysia daripada penciptaan kandungan kreatif itu boleh dibawa dan boleh diketengahkan di peringkat antarabangsa? Boleh. Bagi saya kita perlu memperkasakan Dewan Bahasa dan Pustaka itu. Kalau kita lihat Perdana Menteri kita, dia juga mempunyai bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang tinggi. Bagaimana Indonesia bila dia buat satu filem dengan bahasa-bahasa dia yang indah, membuatkan orang tertarik dengan filem mereka, budaya mereka, bahasa mereka dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, bila mana kita dah ada mempunyai Perdana Menteri yang memang lahir daripada sastra dan sebagainya, saya percaya setiap perfilman kita ni boleh mengangkat bahasa kita ke tahap yang lebih baik, dan secara tak langsung dia membantu ekonomi dan perfilman kita ke tahap yang luar biasa. Kalau kita tekankan punca kuasanya, kalau punca kuasa tu berpunca daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Bahasa dan Pustaka pun mempunyai akta mereka sendiri. Jadi tak mustahil kalau kita tekankan kepada asas dia, secara tak langsung yang lain-lain juga akan mengikuti asas yang telah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan ayat-ayat ataupun dengan apa saja garis panduan supaya mereka boleh membawa perfilman kita ke aras yang lebih baik dan teratur. Ini yang saya masukkan, kalau tidak ada pemantauan berlaku. Sebab tu filem-filem Malaysia dia tidak ada hala tuju. Dia boleh buat apa saja cerita, tapi kita tak ada asas yang kita perlu kita letakkan supaya menjadi rujukan kepada perfilman Malaysia ni, supaya ini adalah identiti Malaysia. Jadi apa yang saya dapat saya boleh cadangkan supaya Dewan Bahasa dan Pustaka tu perlu diperkasakan, dan bahasa Malaysia perlu diangkat ke tahap yang lebih tinggi, dan juga ekosistem ni perlu dibetulkan kembali supaya kita ada asas yang boleh dirujuk sebagai garis panduan untuk membetulkan kembali industri seni Malaysia ni. Satu lagi mungkin persoalan tentang dilema antara untuk menghasilkan karya yang berkualiti dan juga menghasilkan karya yang memenuhi cita rasa rakyat Malaysia. Itu seringkali menjadi perdebatan. Apabila karya ataupun kandungan kreatif yang dihasilkan mempunyai kualiti yang cukup, tidak dinafikan cukup baik, tetapi sambutannya kurang memberangsangkan berbanding dengan mungkin bagi produksi yang memikirkan mereka lebih memihak kepada apa yang lebih mudah menarik perhatian penonton itu yang disajikan. Mungkin daripada sudut ini, mana jalan tengah untuk kita nak lihat pada dilema kualiti ataupun kuantiti pendapatan itu yang mereka kejar? Dia sebenarnya dua-dua tu memang diperlukan. Kuantiti dan kualiti diperlukan. Kalau setengah producer, apabila mereka membuat satu filem, mereka mesti memikirkan untuk pulangan kepada filem tersebut, dan dalam masa sama dia boleh gunakan duit pulangan tersebut, keuntungan tersebut untuk filem yang akan datang. Secara tak langsung dia mencipta peluang pekerjaan kepada banyak sektor ataupun kategori, daripada sudut pekerja belakang tabir, pelakon, pengarah dan sebagainya. Jadi bagi saya, dalam keadaan kita pada hari ini, cerita memang sangat penting, walaupun cerita tu adalah cerita epik berbanding sebelum ni. Kalau kita lihat sebelum ni, bila kita nak bawa cerita-cerita epik ni, memang susah nak mendapat sambutan dan susah kita nak dapatkan pulangan balik berbanding pada tahun ni. Kita kena lihat juga siapa yang mengarah filem tersebut, kerana itu juga main peranan. Selain daripada bajet yang besar. Sebab bagi saya, kalau tidak ada peruntukan yang besar, kita nak melahirkan satu filem yang berkualiti juga amat sukar. Ini bagi pandangan saya lah, daripada sudut yang apa yang kita lihat, banyak preview yang kita tengok. Bagi saya, pengarah main peranan, skrip perlu menjadi keutamaan, jalan ceritanya untuk memberi satu pemikiran yang baik kepada rakyat Malaysia. Sebab kalau kita lihat, kalau sebelum-sebelum ni lah,
banyak filem-filem yang bergenrekan komedi sebagai contoh. Dia melahirkan Malaysia yang rakyat Malaysia yang bentuk macam tu. Kan? Bukan budaya yang berfikir, budaya yang ni, sebab Malaysia ni masih lagi susah nak menerima satu filem yang satu benda bentuk pemikiran. Dia nak cerita straightforward. Kan? Jadi producer bila dia tengok benda ni boleh mendatangkan keuntungan, yang macam ni lah filem yang dia perlu cipta. Jadi pada hari ini saya nampak perkembangan kepada industri filem Malaysia semakin baik. Filem-filem pemikiran dan epik makin diterima ramai, dan insya-Allah kita boleh teruskan filem-filem berkenaan supaya kita boleh mendidik rakyat dan budaya bangsa kita ke tahap yang lebih baik dan budaya pemikir. Okey, saya ada lebih kurang dalam 2 ataupun 3 minit ini. Akhirnya kita balik melihat kepada pantau Kerajaan Baru. Baik. Harapan mewakili daripada seniman dan juga mungkin daripada rakan-rakan artis untuk melihat kepada industri hiburan negara untuk tahun 2023 dan juga jalan ke hadapannya. Mungkin boleh dikongsikan sedikit dalam 2 minit akhir ini. Okey, bagi pandangan saya untuk tahun 2023, harapan kita seniman dan juga seluruh industri Malaysia ni, kita memerlukan ekosistem yang lebih baik. Kita memerlukan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Kita juga memerlukan akta untuk industri kreatif Malaysia supaya kita ada jaminan undang-undang, dan saya percaya sekiranya semua masalah ni dapat direalisasikan oleh kerajaan perpaduan, dia boleh meningkatkan lagi KDNK negara daripada 2 ke 3%, dan dalam masa yang sama dia memberikan persekitaran pekerjaan yang lebih baik kepada anak-anak seni, terutama sekali mereka-mereka yang belajar dalam fakulti seni yang akan masuk ke dalam bidang industri seni, supaya mereka diberikan kebajikan secara asas dan jaminan undang-undang supaya mereka selesa untuk memberi pulangan balik kepada ekonomi negara. Okey, baik. Terima kasih Z. Zaidi, Presiden Persatuan Seniman Malaysia, seniman yang berkongsi pandangan melihat kepada cabaran ekonomi 2023 di bawah pantau Kerajaan Baru, Kerajaan Perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pastinya sudah tentu kita juga ingin melihat satu hari nanti apabila kita bercakap tentang hasil karya kandungan kreatif, kandungan media daripada Malaysia disebut-sebut bukan saja di rantau ASEAN ini, bukan saja daripada peminat Indonesia, Thailand dan juga Singapura. Mungkin sekali kita akan melihat satu hari nanti mereka yang berada di Amerika Selatan, di Eropah Timur menyebut-nyebut tentang hebatnya hasil kandungan kreatif rakyat tempatan Malaysia secara khususnya. Sekali lagi terima kasih kepada Z. Zaidi. Sekali itu saja untuk waktu ini Pantau Kerajaan Baru. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.